Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alaika yasir rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan hari ini 1 Januari tuan-tuan, 1 Januari tahun baru. Malam tadi saya tidur awal. Tidur awal, tengah tidur dengar bunyi bunga api. Pong, pong. Tuan-tuan dengar bunyi api, bunyi api. Dengar bunyi api tuan-tuan. Maka berubah tahun, bertambahlah umur. Dulu saya 34 tahun. Tahun ni 35 tahun. Bila bertambah umur tuan-tuan, maksudnya kota masa kita di dunia ini semakin berkurangan. Bertambah umur maksudnya apa tuan-tuan? Makin dekatlah kita dengan kematian. Kita seronok tengok orang sambut birthday. Kita suka orang buat birthday, buat kek kita kan, gembira, tepuk tangan semua. Yang patut kita tadabbur dengan hari kelahiran kita tu sebenarnya adalah untuk mengingatkan kita yang bahawanya kita ni semakin tua, semakin menuju kepada kebinasaan. Kebinasaan tu maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dulu tak pakai spek, sekarang kena pakai spek. Dulu kulit tu tegang, sekarang kulit tu semakin kendur. Dulu ubannya sehelai, sekarang dah tak terhelai dah banyaknya. Maka itu yang kita kena tengoklah. Berubah tahun, makanya berubahlah umur kita dan mengikatkan kita kepada kematian. InsyaAllah hari ini kita akan lihat berkaitan dengan peristiwa kematian dan juga alam barzakh. Selalu kita dengar sirah tuan-tuan. Hari ini kita akan dengar ni sebab kitab saya tertinggal. Maka kita hari ini akan lihatlah berkaitan dengan kisah-kisah ataupun perjalanan kita dalam melalui alam barzakh, di mana alam yang kita semua pasti akan lalui. Pasti akan lalui tuan-tuan. Semua yang bernyawa, kullu nafsin, semua orang boleh sambung, dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Siapa yang akan mati? Yang bernyawa. Bernyawa ni siapa? Manusia, jin, malaikat, iblis dan haiwan tuan-tuan. Semua ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fakta yang pertama. Dan yang kedua, kematian ini menyakitkan. Kematian ini menyakitkan siapa pun dia itu. Beriman ke, tak beriman ke, husnul khatimah ke, su'ul khatimah ke, kematian itu menyakitkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada kesakitan. Maksudnya sakit tuan-tuan. Sakit yang macam mana? Sakit yang bila orang itu mati, tuan-tuan, bila orang itu mati, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zan di sini bermaksud dia sangka tuan-tuan. Kali pertama roh dia dicabut oleh malaikat maut
Dia kata, mati aku hari ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sakit kematian itu tidak pernah dirasai oleh mana-mana orang yang bernyawa sekalipun, kecuali pada hari kematian itu yang dia akan rasakan. Saya pernah bagi tahu dah, dekat dunia ini, antara kesakitan yang sangat sakit yang dikawal dengan ubat tahan sakit yang paling kuat, sebagai contoh morfin, antaranya adalah sakit kanser. Sakit kanser, dia tak ada dah bagi makan Panadol, Tramadol, tingkatan-tingkatan ubat yang lebih tinggi. Dia bagi morfin. Bagi morfin sebab apa? Dengan kekuatan morfin itu mampu untuk mengurangkan kesakitan dia. Ada yang ambil 4 jam sekali, ada ambil sejam sekali, tuan-tuan, ubat morfin. Maka ubat-ubat tahan sakit ini pun disediakan oleh Islam. Contoh, kalau orang yang mati nanti dengan kesakitan mati, dia tak boleh hilang, tuan-tuan. Sakit itu akan tetap dirasakan, cuma kita boleh minta Allah ringankan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakit kami dalam menanggung sakaratul maut, tuan-tuan, kesakitan tersebut. Kemudian yang ketiga, tiada siapa pun yang tahu bila dia nak mati dan dekat mana dia nak mati. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah rahsiakan kematian kita. Bayangkanlah kalau kita tahu sebulan lagi kita nak mati. Sebulan lagi kita nak mati. Tuan-tuan, kita nak makan perkena jamuan untuk apa ni, contoh ahli keluarga nak berkumpul pun dah tahu sebulan nak mati, pun tak lalu nak makan. Tak naklah pergi ni family day ni. Dah sebulan tu tak lalu dah nak makan. Dah tak larat dah nak pergi kerja dah fikir apa? Nak fikir duduk atas tikar sejadah. Tapi Allah merahsiakan kematian kita itu. Walaupun dalam keadaan macam tu, kita kena bersedia lah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila Allah akan menjemput kita. Tapi bila kita tengok dalam alam ini, ada di antaranya yang dapat tahu bila yang waktu dia nak mati. Contoh, orang yang kena hukuman 302, 39B, dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Pergi mahkamah tinggi, pergi mahkamah rayuan, dimasukkan ke dalam penjara, dan akhirnya diputuskan dia ini bersalah dan akan dihukum gantung sampai mati. Maka ketua warden pun, pegawai penjara akan panggil dia. Masuk pejabat, bagi tahu Fulan bin Fulan, kamu disabitkan, rayuan kamu ditolak dan kamu akan digantung tarikh sekian. Tuan-tuan, kamu akan digantung tarikh sekian. Maksudnya dia dah tahu dah tarikh dia, tapi dia tak tahu saat bila dia akan dicabut nyawa oleh Allah. Masih tak tahu juga, cuma dia tahulah hari itu dia akan digantung. Bila orang Islam, dia akan digantung pada hari Jumaat. Alhamdulillah, pegawai penjara yang mana orang Islam yang dihukum gantung, dia akan digantung pada subuh selepas solat Jumaat. Tuan-tuan, agak sembahyang subuh dia macam mana? Paling khusyuk, paling lama dia membacakan perkataan di dalam solat dia dengan penuh kesungguhan, tuan-tuan. Dia tak ada macam kita kelang kabut, tuan-tuan, kan? Maka sembahyang subuh dia itu adalah subuh yang paling kualiti. Dan pegawai penjara pun akan memberikan dia hak untuk request makanan yang tidak melebihi berapa puluh ringgit. Tuan nak makan apa? Tuan-tuan agak dia nak order ke? Saya rasa saya nak order chicken chop. Tuan-tuan, tak pun kambing grill ke, kan? Ikutlah bajet pegawai penjara tersebut. Tuan-tuan, seminggu sebelum tu pun nak teguk air pun tak tertelan. Nak minum air tu nak telan pun tak tertelan, tuan-tuan. Tak ada selera. Sebab apa? Seminggu lagi, 2 hari lagi, sehari lagi,
nak dihukum gantung, maka tak ada selera tuan-tuan. Maka Allah merahsiakan kematian kita. Hiduplah kita di atas muka bumi ini, jalanilah kehidupan dengan biasa, tapi kita kena bersedia 24 jam tuan-tuan. 24 jam untuk dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang terfikir pun dia Allah takdirkan mati sebab dibunuh oleh anak dia. Dan kita tengok peristiwa di Elmina, tak ada orang pun terfikir dia bawa motor Grab tuan-tuan, Grab food ke, bawa motor, selalu orang kata apa, hati-hati di jalan raya, nanti tengok kereta, tengok lori. Tu pesan mak saya lah, selalu bawa kereta, tengok lori, tengok ni, jangan laju-laju. Tuan-tuan, tak terfikir pun kita di jalan raya dia akan kemalangan disebabkan oleh kapal terbang. Jalan raya Allah takdirkan, jalan raya dia kapal terbang tu, masalah terhempas kena dia dekat Elmina tu, maka dia aksiden dengan apa? Aksiden dengan apa? Dengan kereta ke, dengan lori ke? Tak, dengan kapal terbang. Walhal dia di jalan raya. Kita tak terfikir tuan-tuan, yang ada orang mati juga disebabkan anak dia bunuh dia. Belum pun mati, si ibu itu dimasukkan di dalam tong dan disimen tuan-tuan. Kita tak tahu bagaimana Allah nak matikan kita dengan cara yang bagaimana. Ada tuan-tuan masuk surat khabar dululah berkaitan dengan orang yang mati dibunuh oleh anak dia, dan suami isteri pun dibunuh oleh anak dia sendiri. Baru-baru ini dekat Sungai Pecala. Kita tak tahu Allah nak takdirkan bagaimana kematian kita. Cuma kita boleh berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan baik, husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Yang penting tuan-tuan, ending kita, bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan ambillah satu contoh. Ni tak pergi barzah lagi ni. Tuan-tuan ambillah satu contoh. Orang ni dia orang masjid, hari-hari dia melazimi solat jemaah, kemudian baca Al-Quran, Alhamdulillah dia boleh puasa sunat, bolehlah sedekah sikit-sikit. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan, dia buat pergi reunion sekolah dia ke, kan? Isteri dia pun kata, tak apalah abang, pergilah kawan-kawan. Dia pun pergi, kemudian berjumpa dengan kawan-kawan dia yang lama. Kawan-kawan dia pun ajak dia, tak apalah Ahmad, jomlah kita pergi ni karaoke ke, disco ke, kan. Dia pun fikir, tak apa, ikut sekali-sekala, kan. Sekali-sekala, tak apalah, jom. Dia pun pergi dengan kawan-kawan dia. Yelah, perangai-perangai lama tu, kita masing-masing ada perangai-perangai kita yang lama. Pergi dengan karaoke-nya, dengan mula-mula dengan, yelah, dia pun macam-macam kawan. Kadang-kadang dengan perempuannya, dia seronok. Allah matikan dia dalam keadaan begitu. Dan kemudian ada orang ni, dia ni baik, dia ni jahat. Tiba-tiba dia nak berubah. Dia datang solat jemaah, cuba semayang solat jemaah, kemudian dia mati waktu dia nak solat jemaah. Contohlah tuan-tuan, mudahlah. Kita ni majikan, kita ada pekerja, seorang pekerja kita ni cukup baik dengan kita, amanah baik dan sebagainya. Tiba-tiba dia mengkhianati kita sebagai majikan dia curi duit cash. Tuan-tuan akan tengok yang mana, yang baik dia, yang banyak-banyak tu, atau tuan-tuan akan geram yang dia mencuri tu, yang akhir tu. Kita akan tengok yang akhir tu. Kalau pun orang tu jahat macam mana pun dengan kita, tiba-tiba dia menyelamatkan kita. Contoh, daripada scammer ke apalah, kan. Contohlah apa-apa saja kebaikan dia, kita akan cukup pandang dengan kebaikan yang dia buat tu. Tuan-tuan, begitulah orang yang mati ini tuan-tuan, bagaimana Allah melihat dia pada kehidupan dia mengakhiri kehidupan dia tu dengan cara yang macam mana. Contoh kisah di mana saya dah tahu dah, tuan-tuan mesti pernah dengar dah kisah ni. Kisah lelaki yang bunuh 100 orang. 100 orang, dia ni tuan-tuan jahat, dia ni lagi jahat daripada Bashar al-Assad yang bunuh rakyat dia.
Bunuh Bashar al-Assad, arahkan, bom sekali 1000 mati. Dia bunuh dengan tangan dia sendiri. Hari ini dia bunuh seorang, minggu depan dia bunuh seorang, bulan depan dia bunuh seorang, bulan depan dia bunuh 3 orang. Cukup 99 orang dia bunuh. Tiba-tiba tuan-tuan dia rasa, aku ni dah banyak sangat dah bunuh orang ni. Dia terfikir, dah banyak sangat bunuh orang ni, rasanya dah cukup lah ni. Tiba-tiba rasa nak berubah, dah lah bosan bunuh orang. Dia pun nak berubah, tuan-tuan, ditakdirkan dia jumpa dengan orang untuk nak cakap, nak nyatakan hasrat dia untuk berubah. Maka orang ni kata, kamu boleh apa yang menghalang kamu daripada taubat kepada Allah? Tak ada apa yang menghalang. Tak ada apa. Maka dia pun tanya dengan orang ni, kamu duduk dekat mana? Tempat sekian. Oh, kena pindah. Sebab apa? Sebab tempat tu azan pun tak dengar. Tempat itu dengan macam-macam mesin judi apa semua ada banyak dekat situ. Pindah tempat. Dia pun siapkan pakaian, dia pun pindah. Dalam perjalanan tuan-tuan, tak sempat berubah pun. Dalam perjalanan Allah takdirkan dia mati pada ketika itu. Dan ketika itulah tuan-tuan, ini berlaku dekat lelaki ini saja, datang malaikat maut untuk mencabut nyawa dia. Dan bersama-samanya ada malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Dia kalau tidak salah satu sahaja. Kalau husnul khatimah, malaikat rahmat yang datang. Kalau su'ul khatimah, malaikat azab yang datang. Ini dua-dua datang. Ini pengajaran tuan-tuan untuk kita dengar dan kita ambil iktibar kepada dalam hidup kita tuan-tuan. Habis ambil nyawa dia, nak diserahkan ke mana? Malaikat rahmat kata, berikan kepada kami. Li'annahu ja'ata iban liqalbihi ilallah. Hati dia ni membuat-buat, berubah untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Kata malaikat azab, bagi dekat kami. Li'annahu lam yasjud lillahi qat. Dia ni satu sujud pun tak ada lagi dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan kepada kami. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa turunkan lagi satu malaikat untuk bagi tahu penyelesaian dia. Maka penyelesaian dia diukurlah tuan-tuan, daripada tempat dia ni nak pergi tempat yang baik ni berapa jarak dia. Maka lebih kurang sejengkal tempat baik yang dia nak pergi ni, lebih sedikit daripada kilometer dia nak daripada tempat dia yang lama. Maka ketika itulah pasukan malaikat rahmat mengambil nyawa dia tuan-tuan. Pasukan malaikat rahmat yang membawa nyawa dia. Samalah macam kita tengok dalam peperangan Uhud, ada sebahagiannya Yahudi yang baru kali pertama masuk Islam, masuk dalam peperangan Uhud, mati syahid. Nabi puji dia. Dia ini beruntung dalam keadaan dia ni satu sujud pun, ibadah dia pun tak ada lagi kepada Allah, ikut masuk perang, mati syahid tuan-tuan. Sebahagian daripada kita, tapi kita tak tahu bila kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan apa Allah akan mematikan kita. Seterusnya tuan-tuan, bila seseorang itu nazak, kita ambil orang yang mati nazak tuan-tuan, orang yang mati, kalau dia duduk di hospital, doktor akan kata bolehlah bawa balik. Sebab apa? Nak bagi ubat ke, bagi apa ke, dah tak boleh dah. Keluarga bolehlah bawa balik. Maksudnya apa? Maksud dah nazak, boleh bawa balik ke rumah, saudara mara boleh datang, boleh tengok dan sebagainya, boleh bawa balik. Kita pun bawa balik, letakkan dia dekat hamparan tilam, dudukkan dia dekat situ. Dia dah tak ada apa-apa dah tuan, tak ada dia nak makan ke minum ke. Mata dia, keadaan dia pandang satu arah saja. Kejap macam tu, kejap lambat nafas dia. Begitu tuan-tuan. Malaikat maut yang nak datang ambil dia ni tuan-tuan, akan duduk di bahagian kepala dia. Kita yang duduk dekat rumah tu tak nampak lah tuan-tuan. Tak nampak lah malaikat tu duduk di bahagian kepala dia. Kalau kita nampak, terkejut kita tuan-tuan. Esok terus tak tinggal solat jemaah. Maka malaikat maut duduk di situ, di kepala dia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana roh akan ditarik daripada bahagian bawah dan ditarik melalui bahagian bawah, terus naik ke atas kepala dan terus. Sebab tu bila orang mati tuan-tuan, dia punya mata dia akan pandang ke atas. Dia melihat roh dia keluar, dia pun pandang ke atas. Apa yang berlaku?
Bila roh dia ditarik tuan-tuan, orang yang husnul khatimah, roh dia ditarik dalam keadaan mudah. Maksud mudah ni apa? Seperti air yang berada di dalam bekas yang dicurahkan keluar. Cepat tak tuan-tuan? Air tuan-tuan letak dalam baldi, curah macam tu. Cepat. Mungkin 2, 3, 1 perpuluhan beberapa saat air itu akan habis keluar. Dalam tempoh air itu keluarlah dia akan merasakan kesakitan. Cara tempoh sakit itu tak sama dengan orang yang su'ul khatimah. Orang yang mukmin, yang soleh tuan-tuan, bila malaikat maut nak cabut nyawa dia, dia tidak pun sabar-sabar untuk meninggalkan batang tubuh dia tu. Sebab hati dia memang merindui Allah, merindui Rasulullah. Dia menunggu-nunggu Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa dia dan mencabut nyawa. Bukan kita ni kena doa mati tuan-tuan, ya Allah matikanlah aku. Bukan. Dia menjalani kehidupan dia biasa, cuma di dalam hati dia rindukan Nabi, rindukan Allah. Dia dah tak teringin dah dengan kehidupan dunia. Dia menjalani kehidupan dunia seperti biasa, cuma hati dia itu memang untuk Allah dan Rasulnya. Maka bila dia dijemput oleh malaikat maut ambil dia, ruh dia ini mudah untuk nak keluar. Mudah untuk keluar seperti air yang berada di dalam bekas yang dicurahkan, maka dia keluar dalam keadaan yang baik. Dan waktu roh itu ditarik tuan-tuan, sampai di bahagian kerongkongan dia, kita akan dengar bunyi gar-garah macam tu. Ada orang tak ada bunyi pun tuan-tuan. Saya kerja dekat hospital bahagian paliatif. Di bahagian paliatif kita tengoklah pesakit-pesakit yang kita kata sudah fasa terminal. Maka ada yang ada bunyi tu dan ada yang tak ada. Ada yang tak ada. Ketika roh dia di kerongkongan, itulah kali pertama dia akan melihat dua alam secara serentak. Dua alam maksud serentak tu apa? Maksudnya kalau dia dekat rumah, dia nampak suasana rumah, dan dia akan melihat alam ghaib yang pertama, iaitu wajhu malaikat maut. Wajah malaikat maut tuan-tuan. Wajah malaikat maut ini merupakan kegerunan buat kita. Sama ada dia akan berupa dengan rupa yang baik, bercahaya, senyum kepada kita, ataupun wajahnya hitam dan garang kepada kita. Kalau orang itu husnul khatimah, roh dia sudah sampai ke rongkongan, dia melihat malaikat maut dalam wajah yang berseri-seri. Dalam hati kita masa itu, alhamdulillah husnul khatimah aku. Tuan-tuan, dah boleh dah ada dah jawapan dia pada ketika alhamdulillah mati baik aku. Tapi tak adalah kita sebut masa tu tuan-tuan. Sebab apa? Kita menanggung sakit sakaratul maut kita pada ketika itu. Malaikat maut cabut tuan-tuan, wajah dalam keadaan yang baik. Apa yang malaikat maut ini datang bersama dengan pasukan malaikat rahmat, bersusun-susun daripada rumah kita itu sampailah ke langit tuan-tuan. Kita yang mati itu sahaja yang nampak. Orang-orang rumah, ahli-ahli qaryah yang baca Yasin semua tak nampak. Tak nampak. Kemudian malaikat rahmat ni pujuk dia tuan-tuan. Selepas roh dia itu dicabut, kata malaikat rahmat ni, tatanazzalu alaihul malaikah ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Jangan takut, jangan sedih. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini akan menjaga kamu ini. Ni apa yang macam tuan-tuan lah, kalau pergi, contohlah pergi umrah kali pertama, kan? Pergi umrah kali pertama, ni macam mana ni, nanti masjid ni dekat mana ni, siapa nak bawa ni, toilet dia macam mana, berapa tingkat, nanti sesat ke apa ni, makcik ni dah lah orang tua kan, seorang-seorang kan sesat ke macam mana. Tiba-tiba tuan-tuan nak pergi umrah, tak apa, kita sediakan seorang ni, dia akan guide daripada mula sampai akhir. Tuan-tuan lega hati, lega. Sebab apa? Sebab ada orang yang boleh bawa kita, pimpin kita apa semua, nak bawa pergi ambil wuduk, nak pergi tawaf, nak pergi sa'i, ada orang bawa. Dia pula ingat pula hotel kita kat mana. Tuan-tuan, malaikat ini tuan-tuan kata jangan takut, jangan bimbang.
ni apa yang nak berlaku dekat kamu ni, semua ni kejap lagi semua benda yang baik-baik. Ikut je. Ikut saja kami, jangan takut, kami akan uruskan kamu pada hari ini. Maka tuan-tuan, ketika itulah roh kita ini dipakaikan dengan kain kafan daripada syurga dan juga wangian-wangian daripada syurga, yang mana bau itu dapat dihidu oleh semua penduduk langit, tuan-tuan. Dan ketika itulah kita akan dibawa, tuan-tuan, untuk naik ke atas langit 1, 2, 3 sampai ke langit yang ketujuh. Tuan-tuan, macam Isra' Mi'raj sebenarnya, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra' Mi'raj, kita pun akan dibawa untuk naik ke langit. Sampai langit ke pertama, akan ditanya dengan malaikat, siapa? Aku bawa roh fulan bin fulan. Maka roh itu ada namanya, tuan-tuan. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang yang tidak akan berjaya untuk melepasi langit tersebut, dibawa naik, dan semua roh itu akan dipuji oleh penduduk langit, dan para malaikat menyebut-nyebut roh siapa ni, wanginya, bagusnya, siapa ni, nama dia akan dipanggil dengan nama dia, tuan-tuan, di atas muka bumi Allah. Roh fulan-fulan, bagusnya, semua mendoakan kita. Sampai di langit yang ketujuh, kita akan mendengar bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kita pada ketika itu. Aku telah redha dengan roh sekian-sekian. Dia telah melaksanakan perintahnya kepadaku dan mentaati segala peraturan-peraturan dan meninggalkan segala larangan yang telah aku lakukan. Kemudian letakkan roh dia ini, simpan buku amalan dia di satu tempat yang bernama Illiyin. Maka gembiralah kita, tuan-tuan. Selama ini kita sembahyang tonggang terbalik, kita sembahyang dalam keadaan kita tidak melihat Tuhan kita tidak mendengar Tuhan berbicara dengan kita. Waktu kita mati, tuan-tuan, kita dibawa, tuan-tuan, kita mendengar Tuhan memuji kita dengan telinga kita, tuan-tuan. Suka tak, tuan-tuan? Sukalah. Kita kena puji dengan bos pun suka, kan? Baguslah kamu ni, suka betul dia update dia dekat Facebook dia, hari ni bos belanja apa semua. Kita mendengar Tuhan memuji kita, alhamdulillah, gembira kita. Maka ketika itulah Allah mengarahkan untuk kembalikan dia di tanah. Di tanahlah dia diciptakan, dan daripada tanahlah nanti dia ini akan dikembalikan. Masa itu kita pun dibawa untuk dimasukkan roh kita. Di dunia apa yang berlaku, tuan-tuan? Di dunia macam biasalah, tunggu adik-beradik datang, kan? Tunggu makcik-makcik datang, kemudian tunggu orang surau datang. Ni nak mandi kat mana ni? Nak mandi kat masjid ke nak mandi kat rumah? Mandi kat rumah, siapkan kain kafan di rumah, macam tu. Siapkan kain kafan dan sebagainya. Kemudian sampailah roh itu dikembalikan. Sekira-kira seekor kambing itu disembelih, dilapah, dibahagikan daging-daging dia, tuan-tuan, roh itu sampai semula ke dalam tubuh badan. Tapi kita korek, tuan-tuan, tak adalah kita tengok mayat, kita dah tinggalkan kubur tu, kita pun pergi korek kubur tu. Sebab apa? Oh, nanti roh dikembalikan, cepat selamatkan dia, kan dia tak bernafas. Bukan kan? Di alam kita begitulah keadaan mayat dia. Kita gali macam mana pun, begitulah keadaan mayat yang duduk di dalam kubur tersebut. Kemudian roh itu dikembalikan. Apabila roh itu dikembalikan, tuan-tuan, yang ini yang menggerunkan, tuan-tuan. Kita pun dikambus, duduk di dalam situ, dan Allah memberikan kita pendengaran. Pendengaran, kita mendengarkan bunyi tapak kaki derapan yang meninggalkan perkuburan kita. Seram tak, tuan-tuan? Seram. Kita duduk dekat satu alam, kita dengar orang meninggalkan kita, tuan-tuan, dan ketika itulah akan hadirnya dua malaikat yang datang kepadanya, tuan-tuan. Malaikat ni siapa? Dia adalah Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir, tuan-tuan, yang mana dia ini wajahnya aswadun azraqan, tubuhnya hitam, matanya kebiruan. Iza takallama, bila kedua-duanya bercakap, yakhruju min afwahihim nar, akan keluar daripada mulut dia api, tuan-tuan. Dia ni malaikat jenis ni husnul khatimah ke su'ul khatimah ke, begitu kedatangan malaikat ini.
Dia datang nak tanya soalan, tak dapat, dia memang nak bagi punya. Dia memang nak bagi punya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke perkuburan jenazah sahabat Ansar. Nabi tunggu sekejap di situ dan Nabi kata berdoalah kepada dia. Sekarang dia ini sedang disoal oleh para malaikat. Tu waktu-waktu genting, tuan-tuan. Waktu-waktu genting. Waktu-waktu genting di mana yang akan berlaku kepada si mati ini, tuan-tuan. Si mati ini, Nabi kata mohonlah doa kepada dia kerana sekarang ini dia sedang disoal oleh para malaikat. Kemudian tuan-tuan, yang malaikat itu datang, di tangannya ada mitrakul hadid, penukul besi. Kalau diletakkan di atas gunung, tuan-tuan, maka berkecai leburlah gunung tersebut. Ini bukan cerita Thor, tuan-tuan, bukan cerita Thor Marvel tu kita tengok ada penukul lah, kan tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata ni cerita dongeng, Nabi kata silakan mati dahulu. Kamu hiduplah bagaimana kamu nak hidup di atas muka bumi ini, kamu akan mati. Kamu akan mati, kamu akan dipersoalkan, kamu akan dipertanggungjawabkan. Kebetulan Nabi kata kenapa? Bahawasanya kehidupan barzah itu benar, mahsyar itu benar, kamu akan ditentukan syurga dan neraka. Kemudian tuan-tuan, yang mana hari ini budak sekolah kafar pun kita ketahui soalan-soalan itu dijawab berdasarkan amalan kita di atas muka bumi Allah ini. Bagaimana ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah kayu ukurnya untuk kita menjawab soalan para malaikat ini, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kalau orang ni tadi saya cerita dia husnul khatimah, maka dia boleh jawab soalan tersebut. Siapa Tuhan kamu? Kita boleh jawab dengan tenang, dengan iman, dengan ibadah kita yang kita lakukan di atas muka bumi Allah, dengan amalan yang menemani kita. Tuhan aku Allah. Kalau orang itu su'ul khatimah, tuan-tuan, bila ditanya siapa Tuhan kamu, dia akan la adri, aku tidak tahu. Tuan-tuan, ini diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan jawab macam tu. Kita pun kalau mak kita tanya, Long letak kunci kat mana? Sama macam sama pula, tuan-tuan, kan? Kita pun dia pun tak dapat jawab soalan tersebut, tuan-tuan. La adri, aku tidak tahu. Tak tahu, tuan-tuan. Kalau orang yang husnul khatimah, dia akan jawab dengan sempurna dan dilancarkan tutur katanya, tuan-tuan, dengan soalan-soalan kubur ini. Kemudian tuan-tuan, orang yang su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Yang tadi husnul khatimah, lepas dah habis soal kubur itu, tuan-tuan, dilapangkan kuburnya dan dia melihat keadaannya nanti di dalam syurga, maka dia akan minta untuk dipercepatkan kiamat. Dipercepatkan kiamat. Sebab apa? Sebab dia nak pergi ke syurga dia, tuan-tuan. Kemudian orang yang su'ul khatimah, rohnya yang nak keluar ini, tuan-tuan, dalam keadaan liat, tak bersedia. Tak bersedia, maka malaikat ini, malaikat maut akan yadribuna wujuhahum, pukul, tuan-tuan, muka, belasah dia ni, tuan-tuan. Direntap roh dia yang keluar, yang berpaut daripada batang tubuh dia untuk keluar. Untuk keluar, maka bila keluar, tuan-tuan, dalam keadaan lama. Lama dia menanggung kesakitan tersebut, dan dikeluar dalam keadaan tidak terhormat, dipakaikan kain kafan daripada neraka dan bau busuk daripada neraka, dan seluruh penduduk langit boleh bau-bauan tersebut, tuan-tuan. Ya Allah, ini, tuan-tuan, bermulanya sedih untuk mati. Si mati itu sedih, sakit, hina selama-lamanya. Ada orang dia hina sekejap je. Contoh, dia kahwin dua, viral kan, tuan-tuan. Sekejap je orang kecam dia. Setahun dua orang dah lupa kan. Setahun dua dia kahwin, orang pun hentam dia dekat Facebook, media sosial. Setahun dua tahun je bagi masa. Lepas tu orang akan lupakan dia. Sekejap je dia hina ke, sekejap je orang nak kutuk dia, tuan-tuan. Tapi kalau orang itu su'ul khatimah, bermula roh dia itu keluar daripada batang tubuh dia, tuan-tuan, dia akan sakit dan susah. Sampai bila, tuan-tuan? Sampai barzah, sampai mahsyar, sampai mizan, sampai titian sirat. Tuan-tuan, dia akan susah selama-lamanya
Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia adalah su'ul khatimah. Maka tak berbaloi dekat atas muka bumi Allah ini kita bazirkan kehidupan kita dengan mengata orang itu, mengutuk orang ini, curi duit orang itu, khianati orang ini, tipu orang itu, kata orang ini, macam-macam tuan-tuan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah ini, maka tak berbaloi. Tak berbaloi. Kita nak makan harta itu, patut harta itu kita abang sulung dibahagikan kepada adik-adik kita sepatutnya. Tapi sebab dia abang sulung, adik-adik dia kecil, dia dah tukar nama, dah siap-siap dah semua. Bila adik dia dah besar sikit, dia kata patut harta itu kena bagikan. Dia lawan dekat mahkamah. Tapi lawan dekat mahkamah tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dia dah buat dah semua documentation, semua dah cantik dah tuan-tuan. Tak apa. Biarkan dia nak makan harta tu 20-30 tahun tuan-tuan. Berapa banyak? 100,000 sekejap je habis tuan-tuan. Saya tak pernah lah dapat 100,000 tuan-tuan. 100,000 sekejap je. Hari ini kita beli barang pun 1,000 troli kita dulu RM50 boleh beli banyak-banyak. Tapi sekarang RM50 boleh beli apa je tuan-tuan. Maksudnya apa? Maksudnya dia nak makan harta tu sekejap sahaja. Dia nak nikmati tu. Tapi kalau dia dah mati tuan-tuan, Allah akan kira semua benda ni. Allah akan kira semua benda ni. Maka tak berbaloi kita menghabiskan kehidupan dunia kita ini dengan saki baki umur kita dengan maksiat dan juga kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian roh dia ini dibawa tuan-tuan sampai di langit pertama sudah pun di reject oleh malaikat, dan dia akan mendengar bahawasanya Allah suruh campakkan roh dia kembali kepada tubuh dan jasad dia. Campak tuan-tuan. Kita kalau anak kita campak barang pun kita dah terasa hinanya, kan? Kena campak, kena humban, ayat-ayat tu tuan-tuan. Kalau hulurkan, Allah guna perkataan hulurkan, letakkan. Okey tuan-tuan, Allah kata humbankan, campakkan tuan-tuan, maka dicampaklah roh tersebut kembali kepada tubuhnya dalam keadaan laju. Kemudian malaikat akan datang kepada dia untuk menanyakan soalan kepada dia tuan-tuan, dan dia tidak akan dapat jawab soalan-soalan tersebut. Lalu malaikat akan memukul ni tuan-tuan. Pukul ni tak mati tuan-tuan, sebab dah mati dah. Kita mati seorang sekali saja. Seorang sekali saja yang akan merasakan kematian. Maka sakit macam mana pun, cedera, terburai kepala macam mana pun, maka dia akan kekal hidup balik untuk dirasakan kesakitan itu tuan-tuan. Kita kalau kita tengok orang yang dihukum, contohlah orang tu dibakar, diseksa oleh Firaun, dibakar mati selesai tuan-tuan. Masalahnya ni dibakar tak mati, dibakar sampai bila tuan-tuan? Sampai bila dia nak merasakan kesakitan tersebut? Bukan duduk dalam sauna, duduk di dalam api, dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, dilihatkan dia, diheret dia di lubang-lubang neraka untuk dia melihat kedudukan dia di situ tuan-tuan. Dan kata dalam buku Rahsia Kematian Imam Al-Qurtubi, diceritakan roh-roh yang baik ini tuan-tuan, setelah selesai tuan-tuan daripada soal jawab kubur, dia akan berjumpa dengan roh-roh yang lain. Maksudnya apa tuan-tuan yang kita faham? Maksudnya dia akan berjumpa dengan roh-roh di barzah, akan bertanya kepada dia hal-hal di dunia. Maksudnya tuan-tuan, sampai di barzah ada roh-roh yang lain, dia datang kepada kita, orang baru sampai. Orang baru sampai, kan, akan tanya kepada kita perihal dunia ini kepada orang tersebut. Fulanah sudah berkahwin ke dengan fulanah? Contoh dia ini suami yang meninggal dunia. Orang ni datang, dia tanya kamu duduk mana? Contoh, Kota Seri Emas. Oh, Kota Seri Emas. Saya orang Kota Seri Emas. Saya pun orang Kota Seri Emas. Kenal tak dengan Hajah ni sekian? Oh, kenal. Kahwin dah dia. Kahwin dah. Habis edah hari tu, kahwin dia baru. Suami dia yang berada di alam barzah. Maksud mereka bercerita, bersoal jawab tentang perihal dunia. Dan ada sebahagian orang yang berada di dalam barzah itu,
kata biarkan dia, rehat dia. Sebab apa? Dia orang baru yang baru sampai, sakit dia menanggung sakaratul maut itu masih ada lagi, biarkan dia berehat di situ. Biarkan dia berehat di situ. Ada pun mereka bertanya tentang perihal orang lain. Dia tanya, fulan bin fulan dah mati ke? Kan? Mati dah lama, dah mati. Tapi kami tak berjumpa dengan dia. Tak berjumpa pun dekat sini. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya seorang itu lagi, dia tidak berada di tempat tersebut. Dia berada di tempat yang sebaliknya, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebahagian yang saya dapat kongsikan berkaitan dengan perjalanan kita menuju ke satu alam yang pasti kita akan lalui. Sekarang ini dunia. Dulu kita duduk alam roh. Lepas kita duduk alam roh, Allah takdirkan untuk dimasukkan roh ini ke dalam rahim ibu kita mengikut tahun, masa, bulan yang ditetapkan. Kemudian kita duduk membesar di dalam alam rahim. Ada yang 9 bulan, ada yang tak cukup bulan, ada yang kena masuk mesin dan sebagainya. Kemudian kita berpindah ke alam dunia. Duduk di alam dunia tuan-tuan, inilah dia Allah tentukan pahala, syurga dan neraka mana yang kita buat di atas muka bumi ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan sekejap lagi, boleh jadi tahun ni, tahun hadapan ke, sebentar lagi kita akan berpindah ke satu alam. Satu alam yang mana alam itu adalah alam barzah, permulaan untuk menuju akhirat. Tuan-tuan, kita akan lalui semua ini. Kita akan lalui yang mana kita akan meninggalkan kesemua harta-harta kita. Mati si ayah tu tuan-tuan, mati si ibu tu, anak sulung dah cabut dah cincin. Harta dah tak bawa dah tuan-tuan. Cincin dah cop dulu. Ni Along punya. Simpan dalam poket. Takut adik-beradik lain ambil. Dah cop dah. Yang abang pula ambil kunci kereta ayah. Ni abang punya kereta. Sebab abang yang selalu bawa ayah pergi hospital, kereta abang punya. Tak ada seorang pun yang akan letakkan RM1 ke selit dekat kita punya. Macam orang Cina tuan-tuan, selit duit ke, tak ada siapa nak letak. Sekupang pun orang tak letak dekat kain kafan kita. Semua tinggalkan kita. Semua harta kita, duit kita, jam tangan kita, semua jadi rebutan orang dekat atas muka bumi ini tuan-tuan. Siapa yang akan temankan kita? Amalan kita. Suami tu paling sayang lah, cukup sayang. Si isteri sayang sangat suami, mati si suami. Tuan-tuan, dia tunggu ke sampai malam? Takut dia tuan-tuan nak tunggu kubur tu sampai malam. Sampai tengah hari dia, anak dia kata apa? Dah lah tu mak, jomlah balik. Kita singgah assalam makan roti canai. Mak dia dengar assalam roti canai je, hilang dah sedih. Yelah, jomlah pergi. Sampai dekat assalam dah elok dah, update. Doakan suami saya hari dipermudahkan segala urusan. Post tak. Selesai tuan-tuan, sampai hari itu saja. Dan orang akan melupakan kita. Yang akan kekal bersama kita di barzah tuan-tuan adalah amalan kita. Banyak mana amalan kita hari ini? Tanya diri sendiri. Tanya sendiri-sendiri macam mana solat kita, macam mana puasa kita. Masuk tahun baru ini tuan-tuan, sama-samalah kita memperbaiki, memperelokkan ibadah kita. Memperelokkan. Dulu kita semayang 5 waktu je, kita upgrade lah sikit. Semayang ba'diyah, semayang qabliyah. Kita dah pencen, kita top up lagi. Dulu masa kerja tak boleh nak semayang duha, nanti kan kena komplain. Apa datang kerja, lepas tu kan pukul 9 hilang, pergi semayang, kena komplain. Sekarang dah pencen, bolehlah semayang duha, tambah top up dengan semayang duha. Dulu puasa Ramadan je kan, upgrade sikit, semayang puasa sunat Isnin Khamis. Dulu baca surah-surah pilihan saja. Dia biasa baca surah Yasin. Baca Yasin je sebab itu yang lancar. Upgrade sikit, baca surah-surah lain, tengok daripada muka surat pertama, cuba khatamkan dan sebagainya. Begitu tuan-tuan, memperelokkan ibadah kita. Moga-moga Allah melihat kita dengan perubahan yang sebegitu tuan-tuan. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nak dapat jaminan Nabi, Nabi dah tak ada. Nak dapat jaminan ahli syurga, ya Rasulullah, doakanlah saya ni ahli syurga. Nabi pun doakan. Nak minta doa yang macam tu, Nabi dah tak ada. Maka apa lagi jaminan untuk kita tuan-tuan, melainkan kita duduk di atas muka bumi Allah ini dengan cuba memperelokkan diri kita, sehinggalah Allah menjemput kita
bertemu dengannya dan mematikan kita nanti tuan-tuan. Wallahu a'lam. Moga tahun baru ini kita menggunakan azam yang baru. Ramadan pun lebih kurang daripada 100 hari. Moga-moga Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dan Allah mengampunkan kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Ihsanlah kami semasa proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.